Minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami temari lebih menghiburkan di Nasi Lemak Kopi Nasi Lemak Kopi Nasi Lemak Kopi Baik, masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi hari ini. Era, ingat tak tadi awal-awal saya cakap satu ungkapan, selaju hembusan angin. Oh, yang saya kata tajuk lagu tu. Mungkin tajuk lagu. Okey. Sekarang ni kita akan kupas sebenarnya apa tu selaju hembusan angin, dan kini kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Azli bin Abdullah, pengerusi Mushola Ar-Raudhah. Jadi Ustaz, apa itu sebenarnya selaju hembusan angin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan dan juga Era. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita nak bincang satu sikap ataupun satu perangai yang sebenarnya disandarkan kepada Rasulullah selaju hembusan angin. Rasulullah ni kita sedia maklum seorang yang sangat pemurah. Sehingga kan pernah ada seseorang yang baru masuk Islam minta sesuatu kepada Rasulullah. Rasulullah beri satu kawanan kambing tu yang memenuhi di antara dua bukit. Maknanya terlalu pemurah. Dan sehingga kan sahabat yang dapat kambing tadi balik jumpa kawan-kawan, dia kata masuk Islam semua. Sebab Rasulullah beri kambing dan Rasulullah beri ini tanpa ada rasa takut jadi fakir. Jadi sifat Rasulullah yang luar biasa ini sebenarnya adalah satu cerminan kepada akhlak Nabi yang sangat mulia yang boleh kita contohi. Dan rupa-rupanya bila masuk bulan Ramadan macam sekarang ni, Rasulullah ni jauh lebih pemurah. Nabi disebut sebagai ajwadun nas bil khair. Nabi ini seorang yang sangat pemurah dalam bab melakukan kebaikan. Tetapi ketara pemurah tu bila saja tiba bulan Ramadan, bila saja Nabi jumpa dengan Jibril, maka pemurah Nabi itu terlalu ketara sehingga kan disebut karihil mursalah, seumpama hembusan angin. Itu disebut tajuk hembusan angin itu, maknanya terlalu pemurah, maknanya minta bagi. Dan inilah satu kita kata dasar ataupun asas yang diletak pada agama kita. Nabi ajar kita mana qasad sadaqatu min mal. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang kalau tengok kucing tadi, Abu Hurairah suka kucing macam tu. Jadi tidak akan kurang harta kita disebabkan kita memberi. Jadi ini satu, Nabi meletakkan satu asas, satu dasar yang cukup manis, cukup indah untuk kita ikuti dan mudah diikuti. Dan percayalah, kita tidak akan rasa fakir, tidak akan rasa miskin dengan sebab kita memberi. Kalau ada banyak, beri banyak. Ada sikit, beri sikit. Macam tu. Wah, sesuai dengan ungkapan selaju hembusan angin. Dan ini pula bulan Ramadan, berlipat kali ganda lah kalau kita bersedekah. Seperti yang Rasulullah galakkan, mahukan kan. Jadi bila bercakap tentang sedekah ni, Ustaz sendiri adalah pengerusi Mushola Ar-Raudhah. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan apa keistimewaan dan uniknya Mushola ni. Nama lain daripada yang lain ni? Baik, Mushola Ar-Raudhah ni sebenarnya surau ataupun masjid. Cuma kita belum dapat title masjid sebab kebenaran menggunakan title masjid adalah daripada titah tuanku. Jadi belum dapat, kita dah memohon. Mushola Ar-Raudhah ni dia memang unik. Satunya bermula dengan sedekah tadilah. Kerana keseluruhan kos yang telah pun sekarang 7.5 juta dah kita guna ni, semua datang daripada sumbangan orang ramai. Dan sumbangan tu pula bukan jumlah ataupun amount yang besar. RM1, RM3, RM5, RM20. Jadi itu yang biasa setiap hari. Jadi istimewanya bermula dengan memberi tadi, maka terbinalah masjid kita walaupun agak lama juga lah masa sampai 5 tahun. Sampai 90% sekarang ni. Jadi istimewanya satu tadi macam Era sebut tadi, nama tu sendiri istimewa dah. Namanya Mushola, tempat semayang. Kemudian kalau saya boleh tambahlah istimewanya itu pada binaan dia, kalau tengok pada bentuk dia sebagaimana di kaca TV itu, dia ala-ala Moroccan sikit. Dan saya kalau tanya saya secara personally, saya suka pada kubah. Kubah tu warna hijau kerana hijau taklah sama dengan kubah Rasulullah SAW. Jadi bila saya tengok pada kubah tu, saya rasa nak berselawat. Jemaah yang datang pun tengok, wow, cantiknya kubah hijau macam makam Rasulullah. Jadi itu antara istimewa. Dan satu lagi yang istimewa ialah Mushola Ar-Raudhah ni dia dulunya daripada bangunan rumah
apa yang lama yang ditinggalkan, bukan ditinggalkanlah. Apa tuan ni tak duduk lagi. Okey. Samalah tu kan. Terbiar lah lebih kurang tu. Dia tak tinggal lah. Jadi kami usung bangunan apa nama rumah lama tu. Jadi kita letak di padang, lalu jadilah dia surau. Okey. Tapi tadi Ustaz ada sebut sekarang ni di tahap 90%. Ya, 95. Tapi 95. Jadi untuk siapkan mungkin sepenuhnya ataupun untuk menaik taraf lagi, berapa jumlah peruntukan yang Ustaz perlukan? Kita anggarkan lebih kurang 590,000 lagi. Dan fokus akhir untuk finishing ini, kapet belum pasang. Sebab kapet ni last sekali. Sebab masih ada kerja-kerja di Kubah. Jadi memerlukan kita pasang staging. Jadi kalau kita letak kapet dulu, jadi nanti rosak. Ya, betul. Jadi kapet belum pasang. Dan tak pasang tu satu sebab tadilah, yang keduanya sebab tak cukup duit lagi. Okey. Yang pertama. Yang keduanya kita nak pasang akustik panel menggunakan kenaf, daripada kenaf. Jadi supaya bunyi dalam masjid tak membuang. Kadang-kadang imam baca sedap dah, tapi kita dengar tak sedap lah. Sebab dia tak ada dia punya macam era penyanyi ni tahulah. Dia bunyi itu memang memainkan peranan. Dan bila tak pasang lagi akustik ni, bila kita setting PA system tu, dia akan lari. Sebab ada reflect daripada bangunan yang bercermin banyak ni. Jadi buat masa ni kita perlukan lebih kurang 590 untuk kerja-kerja itulah. Kapet, akustik panel, kemudian sistem rawatan air, kita gali air 200 kaki ke bawah. Kemudian kita nak pasang solar, tidak bergantung kepada tenaga elektrik semata-mata. Jadi ini semuanya memerlukan kos lebih kurang 500 lebih lagi. 500 lebih. Jadi dalam keadaan sekarang ni bagaimana? Ianya masih boleh digunakan atau bagaimana? Sekarang ni kita dah guna dan kita pun dah buat pelbagai aktiviti. Solat tarawih pun kita dah mula. Kemudian iftar pun kita dah buat setiap hari. Itu bangunan lama tu. Itu bangunan lama sebelum tu. Itu bangunan lama yang mula-mula kata rumah tu, nampak bentuk rumah. Kemudian kita tambah tepi tu jadi macam tu. Jadi macam tu. Kemudian terpaksalah dirobohkan kerana ada masalah anak-anak yang tak berkesudahan. Ini kabin sementara yang kita gunakan sementara bangunan sekarang ni siap. Ini yang barulah. Alhamdulillah kita dah guna. Memang asalnya nampak macam sebuah rumah. Ya, memang dibiarkan bukan macam rumah, memang rumah lah. Memang rumah lah. Ramai yang tersalah, ini rumah ke surau ni? Ya, betul. Okey. Dan tadi diperlukan lebih kurang 500 kan untuk menyumbang. Orang boleh scan QR code, boleh memberikan apa yang mereka mampu. Tapi saya difahamkan juga Ustaz, penyumbang ataupun penginfak ni ada sesuatu yang ditawarkan kepada mereka kalau mereka menyumbang. Ni kita nak bagi pada pengacara kejap lagi ni. Yang ni tuan-tuan puan semua, buku yang saya sendiri karang dan alhamdulillah setakat ni dah lebih 30,000 naskah telah terjual. Alhamdulillah. Kalau Google Tour The Quran akan jumpalah buku ni. Cuma kita cetakan ke-8 ni kita dah tak ada box lagi sebab box ni banyak komen, kemek sana kemek sini. Jadi kita hanya sediakan buku macam ni. Buku ni kalau beli harga RM70, RM35 tu kita tarik untuk pembinaan Musolah Ar-Raudhah. Dan cantiknya bila kita beli sambil menderma ni, maknanya kita ada dapat input, dapat ilmu dan masa sama ada kita punya share dalam pembinaan masjid. Kita pun tahu bina masjid ni Nabi sebut siapa bina kerana Allah akan sebut masjid walaupun kecil sarang burung atau lebih kecil daripada sarang burung, Allah bina untuk dia mahligai alam syurga. Allah Akbar. Insya-Allah. Mungkin Ustaz sendiri ada pesanan kepada penonton-penonton yang bakal menjadi penderma ke insya-Allah kan di bulan Ramadan ni, silakan. Terima kasih Hera. Tak ada apa yang saya nak ungkapkan kecuali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang yang mungkin sudah pun menyumbang dan yang bakal menyumbang. Tak ada apa yang mampu saya ungkapkan kecuali terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik dengan menghadiahkan mahligai terindah di syurga esok dan juga dipermudahkan urusan di dunia. Dan saya ni tidak ada apa-apa sumbangan kecil saja, cuma saya menguruskan pembinaan. Tuan-tuan puan-puan semua yang menyumbang tu besar pahala dia. Saya mengharapkan esok andai kata tuan-tuan puan-puan semua ditakdirkan Allah sebab sumbang pada Masjid Ar-Raudhah ni, Musolah Ar-Raudhah ni, dimasukkan ke syurga, dapat malaikat indah. Jangan lupa saya lah. InsyaAllah. Kalau tu apa Irfan, jangan lupa saya. Kalau sama lah kita tarik saya masuk. Ustaz pun cari kita orang Ustaz. Ya, sama-sama kita. Jadi mungkin ada ramai penonton-penonton di luar sana nak tahu macam mana nak buat sumbangan. Silakan. Sumbangan tu boleh terus ke akaun Maybank 55616 924 2554.
556169242554 ataupun kalau mungkin macam-macam payahlah ustaz nak transfer, nak QR apa semua, boleh dial kami punya talian hotline. Ada tertera ada di kaca TV itu insya-Allah. Okey, baik. Tapi ustaz, selain daripada kita ialah kita teruskan menderma, kita terus menyumbang pada bulan Ramadan ni, antara kebaikan-kebaikan mungkin bukan orang kata pahala saja, mungkin fadilat-fadilat lain daripada bersedekah. Baik, kalau kita lihat tafsir yang disebut oleh Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat balasan bagi orang yang menyumbang fi sabilillah. Satunya dia kata di dunia dia akan dapat balasan, di akhirat dapat ganjaran. Balasan di dunia itu maksudnya apa? Hidupnya senang, tak sedih. Kalau masalah dalam hidup dia itu dapat settle dengan mudah. Mana Allah lorongkan hati dia untuk menyelesaikan masalah itu dengan senang. Akhirat esok tentu sekali tadi saya sebut dapat mahligai dalam syurga. Kemudian ialah dapat bersama dengan Rasulullah SAW kerana kita memiliki sifat yang sama. Kan Nabi sebut almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Kita sayang Nabi, kita ikut perangai dia, kita bersama dengan Nabi kat syurga insya-Allah. Tapi satu lagi. Satu lagi. Macam Ustaz cakap tadi, kita menderma fisabilillah kerana Allah. Tapi ada yang macam orang takut kita bagi ni, macam Ustaz cakap tadi, mungkin jatuh fakir miskin. Konsep tu macam mana kita nak tukar mindset tu Ustaz? Baik, satu disebut Nabi sebut mana qasad sadaqatun min mal. Tak akan kurang harta kita pada menyumbang. Memang pada kita kata amount, kalau kita duit 100, kita bagi RM10, tinggal RM90. Pada amount betul kurang. Tetapi sebenarnya tidak kurang pada harta kita, Allah ganti pada tempat lain. Betul. Kadang-kadang duit kita kurang tapi Allah bagi pada harta kita yang lain yang kita tak perasan pun kadang-kadang tu, dan Allah beri pada anak-anak kita, kadang-kadang anak-anak baik, Allah belajar mudahnya, ataupun belajar tak pandai mana tapi dengan orang tua masya-Allah nak minta tolong senang, semua Allah permudahkan insya-Allah urusan. Insya-Allah. Saya ada satu soalan Ustaz. Kalau kita nak bersedekah, kita rasa kita dah banyak dah pahala ni. Kita nak kongsi pahala kita dengan mungkin ibu bapa kita yang telah meninggal ke, boleh ke Ustaz? Boleh. Sama ada yang dah meninggal ataupun masih hidup boleh. Boleh. Sebab ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Mak dia meninggal. Ketika mak dia meninggal, dia tak ada. Sedih betul lah, mak tak ada. Dia tak ada ketika mak meninggal. Dia jumpa Rasulullah. Mak saya dah meninggal tapi saat mak meninggal saya tak ada. Jadi boleh tak kalau saya buat sesuatu, saya sumbang sesuatu, pahala itu saya niat untuk arwah mak saya. Rasul kata dapat, boleh. Maka dia sedekah kebun dengan penuh dengan kurma masak ranum tu untuk niat untuk mak dia. Kalau masih hidup pun begitu juga, disebut oleh dalam kitab, boleh niat untuk sesiapa saja kebaikan daripada kita sumbang. Contoh saya sumbang duit untuk Irfan, untuk Era. Niat kena sebut nama. Sebut nama. Sebut hati. Dalam hati itu kita sebut nama. Sampai pahala tu. Allahu Akbar, itulah dia. Kalau nak buat pahala ni mudah. Betul. Nak buat dosa pun mudah juga. Ya. Sebab tu kita kena tahu yang mana yang lagi elok untuk kita, bukan setakat dekat dunia tapi juga di akhirat nanti. Apatah lagi ini bulan yang mulia, bulan Ramadan yang banyak orang kata barakahnya. Jadi ambillah peluang ini untuk kita bersedekah dan bolehlah kita salurkan ke Mushola Ar-Raudah ini. Yes, betul. Dan Ustaz mungkin satu orang kata pesanan ucapan terakhir Ustaz. Ya. Pesanan saya kepada tuan-tuan, perempuan semua di luar sana, mari kita hidupkan budaya yang sangat mulia yang diajar Nabi kita Muhammad SAW, iaitu sentiasa memberi kepada siapa saja. Beri saja. InsyaAllah tak ada kurangnya pada memberi, bahkan Allah tambah insyaAllah. Allah tambah setiap masa. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami. Semoga matlamat dan impian untuk nak komplitkan Mushola Ar-Raudah ni tercapai. InsyaAllah. Amin. Baik, terima kasih sekali Ustaz. Selepas ini macam yang kita kata tadi lah, kita akan war-warkan sekali lagi. Banyak lagi kita nak war-warkan ni. Jadi teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak